Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang barakah ini kita dikumpulkan oleh Allah setelah 3 bulan kita tidak dapat hadir ataupun kita diberikan rehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni kita berkumpul semula dan mudah-mudahan asbab daripada perkumpulan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bala yang ditimpa kepada kita saat ini, amin ya rabbal alamin. Dan dikhabarkan juga hari ini ada satu lagi orang panggil apa, virus yang berkembang di China. Penyakit apa orang panggil nak macam dengan apa tu, babi lebih orang H1N1. Udah depa kata awal-awal babi dah malam ni. Nah, penyakit jenis-jenis lagu tu lah belum, yang jenis merebak tu katanya muncul pula di China. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua insya-Allah. Jadi kita sambung semula pembacaan kitab kita perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung pada bahagian yang terakhir muka surat 249. Contoh 249. Yang pertama hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daripada keturunan yang termulia dan terpilih. Jadi di antara keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan baginda Rasul naik ke atas sehinggalah bertemu dengan Abul Anbiya, bapa sekalian Nabi sekalian Rasul, iaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi bila orang tanya siapakah bapa sekalian Nabi, maka jawapan dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang tanya pula bapa manusia, Abul Bashar, bapa sekalian manusia, iaitulah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan yang mulia. Akan tetapi walaupun daripada keturunan yang mulia, baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah sombong. Nabi tak tinggi diri, Nabi tak belaga, Nabi tak walaupun keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang mulia. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Minhajul Abidin, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, di antara sebab seseorang manusia itu menjadi sombong ada beberapa perkara. Jadi punca seseorang manusia tu jadi sombong, dia jadi bangga diri, dia jadi bongkok diri, dia merasa dia lebih daripada orang. Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, yang pertama disebabkan keturunan dia. Dia berasa kemah dah, aku keturunan raja, aku keturunan panglima, aku keturunan tok guru, aku keturunan syekh, aku keturunan sekian-sekian. Maka disebabkan keturunan yang mulia,
dia jadikan tiket untuk dia menghina orang lain. Na'udzubillah. Yang kedua, sebab seseorang manusia itu sombong adalah disebabkan rupa parah dia. Sebab rupa parah yang cantik, yang segak, menarik, tertarik, kau memang debam. Hak Allah Ta'ala bagi kat dia tu segak sungguh. Kira kalau nak darah ni, orang tengok dia balik mandi wajib, kira-kira gitulah. Segak sungguh-sungguh ni. Maka pada ketika itu dia menggunakan nikmat cantik rupawan yang Allah bagi untuk menghina orang lain. Sedangkan ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rupa dia taklah segak sangat. Kulit ni tak cerah, bahkan hitam legam kulit dia. Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kulitnya hitam, segak pun tak. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Sayyiduna Bilal menjadi tukang bang muadzin Rasul, menunjukkan bahawasanya Islam tidak melebihkan keturunan dan Islam tidak melebihkan rupa parah. Kalau mu segak, mu buat maksiat pun kira halal. Tapi kalau mu hitam, mu buat baik pun kira tak baik. Ini yang berlaku di negara Amerika satu ketika. Dalam tempoh Covid ni lah, seorang tentera ataupun polis berkulit putih, dia pergi tekan tengkok kawan ni kulit hitam sampai mati kawan tu. Akhirnya apa yang berlaku menyebabkan rusuhan yang besar orang kulit hitam di Amerika. Mereka bakar habis kedai-kedai semua kerana di sana masih lagi berpegang kuat dengan apa? Orang kulit hitam semuanya hina, orang kulit putih kira tuan belaka. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik, yang paling mulia di sisi aku, kata Allah, bukan kulit kamu, bukan harta kamu, bukan keturunan kamu, tetapi atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang ketiga disebabkan jawatan. Disebabkan jawatan, pangkat yang dia ada, dia boleh peleceh orang. Saya pengurusi, you apa dah? Orang itulah sombong dengan pangkat dia. Yang keempat, disebabkan harta yang Allah bagi kat dia, dia boleh pelekeh orang susah. Sebab itu orang Islam wajib kaya. Orang Islam wajib kaya. Pasal apa kena wajib kaya maklum? Yang pertama, bila mana kaya, kita punya zakat bertambah. Takkan kita nak bayar zakat terah RM7 tu ya kot? Kan paling kurang kita bayar lebih. Sebab apa lebih? Sebab harta kita ada lebihan. Yang kedua, sebab apa kena kaya? Sedekah kita lebih banyak daripada kebiasaan. Duit ada berjuta-juta dalam bank tu. Allahu Rabbi. Antaranya maklum Al-Fadil Ustaz Yaqub Yusra. Ustaz Yaqub Yusra, adik kepada almarhum Ustaz Murtada Yusuf. Ustaz Murtada kita. Ustaz Yaqub ni maklum jutawan lah. Bagi saya ni kira dah jadi tak tahuan lah. Kalau saya boleh duit macam dia lah. Sehari infak dia, sehari dia infak untuk tahfiz sehari 10,000. Alung ustaz sehari 10,000. Ketak kaki tu jangan buat mereka main. Sehari 10,000. Banyak duit dia ustaz. Banyak. Berapa pendapatan dia? Pendapatan dia, saya jumpa dia minggu lepas. Pendapatan dia setiap bulan 400,000. Setengah juta sebulan maklum. Ustaz Ebik Liu, maklum kenal Ustaz Ebik Liu. Dikatakan sehari pendapatan dia 700,000 sehari. Sehari 700,000. Dia kerja apa ustaz? Jual dadah ke? Tak. Kerana apa? Mereka ini pernah hidup susah, berniaga macam-macam lagi. Bila mana kaya, tolong orang. Lagi dia bagi, lagi Allah tambah. Lagi dia bagi, lagi Allah tambah. Maka bila mana lagi bagi, lagi Allah tambah,
ketika itulah lahirnya perasaan yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi rezeki. Baiklah, ini hikmah Covid ni apa Allah ajak kita. Sahabat saya kerja Kelang di mana Tanjung Kelang Pak tah duk buat wayar elektrik no. Dah hampir 40 tahun Kelang tu berada di belah Belpah no. 40 tahun lebih. Tapi bila main Covid malum, Allah hantar main satu makhluk yang siapa pun tak boleh nak tepih dia, siapa pun tak tepih. 40 tahun punya Kelang, tetapi bila main Covid tak sampai pun setahun, Kelang 40 tahun tutup terus. Kelang 40 tahun tutup terus, semua pekerja dibayar pampasan. Katanya dia dapat 150,000. Nah, abang kata apa maklum, Allah Ta'ala punya kerja. Ini katanya kemarin pekerja di TV3. Di TV3 punya pejabat, berapa ratus orang kena berhenti kerja. Nak menunjukkan bahawasanya apa dia, rezeki semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak tak kalut saja dia. Orang buat bendang kan kalut kan. Tu ya. Dia ada kalut orang buat bendang. Tak kalut, duk relax, depa tak pergi keluar, kita tak keluar. Sampai masa kita buang baja, sampai masa kita pergi mengerat, sampai masa kita menoreh getah. Bahkan orang hak duduk di sik baling sana tu, yang duk bekerja mengebun kebun getah sana, mereka tak kalut seperti mana kita. Pasal apa maklum? Nak menunjukkan bahawasanya rezeki ni Allah Ta'ala yang bagi. Yang duk kalut siapa? Orang kita hak ada sijil. Nah, bukan makna sijil tu tak bagus. Penting sijil tu. Tetapi apa? Hak duk ada sijil ni kelang kelibut dia kata mampu kita kena berhenti kerja dah. Hak kena berhenti kerja, hak sijil belaka. Hak tak berhenti kerja, hak tak ada sijil. Nah, ini rezeki Allah Subhanahu wa taala nak ajak kita. Tapi lepas ni maklum balik, jangan duk suruh cucu berhenti pula. Tu duk mengaji lah, tak salah duk kat kampung Noreh Getah tu dah takut Covid mai pula. Bukan makna gitu. Tapi apa? Allah nak ajak kita sekiranya apa yang aku nak jadikan, maka dia akan berlaku. Jadi disebabkan apa? Sebabkan harta yang Allah Ta'ala bagi kat kita kadang-kadang jadi sombong. Na'udzubillah. Yang seterusnya kata Al-Imamul Ghazali rahmatullahi alaih, disebabkan manusia tu jadi sombong adalah kerana ilmunya. Dia ada ilmu, Allah Ta'ala bagi kat dia, dia rasa dia betul semua. Dia ustaz, dia betul semua. Dia ustaz, dia masuk syurga. Ada nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kat kita adalah pinjaman sementara sahaja. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk Allah Ta'ala fan akan binasa. Orang alim akan mati. Musim Covid saja dekat 100 orang ulama meninggal dunia. Yang tinggal ulak lan semak lagu hab cakap ni saja. Nampak tak? Maka itu hikmah bala yang Allah bagi kat kita supaya kita fikir. Itu di antara sebab-sebab manusia menjadi sombong, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Baginda sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai khairun min khiyarin, yang terbaik daripada kalangan yang terbaik, dan layak dipanggil Al-Mukhtar atau Al-Mustafa. An Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah astafa min waladi Adam min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail bani Kinanah, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisyin bani Hashimin, wastafani min bani Hashim. Daripada Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Ismail daripada anak-anak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim
dapat anak Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail kena sembelih, Allah ganti pula dengan nabi yang seterusnya. Lepas Nabi Ismail Nabi apa? Ismail, adik dia seorang yang nama Nabi Ishaq. Fabasyarnahu bi Ishaq, maka kami beri berita gembira pula pada Ibrahim, iaitulah isterinya mengandung anak lelaki Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam. Daripada Nabi Ishaq terbit mai pula Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Daripada Nabi Allah Yaqub alaihi salam terbit mai pula 12 orang anak Nabi Yaqub alaihi salam, di antaranya Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Daripada keturunan-keturunan ni sampailah kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang paling mulia daripada semua ni adalah aku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memilih Bani Kinanah daripada anak-anak Nabi Ismail, memilih Quraisy daripada Bani Kinanah, memilih Bani Hashim daripada Quraisy, dan memilih aku daripada Bani Hashim. Jadi keluarga Rasulullah juga digelar sebagai Hashimiyah. Keluarga Nabi juga dipanggil sebagai Hashimiyah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Ala wa ana habibullah wala fakhr wa ana hamilu liwa'il hamdi yawmal qiyamati wala fakhr wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yawmal qiyamah wala fakhr wa ana awwalu man yuharriku halqal jannati fayaftahullahu li fayadkhulaniha wa ma'i fuqara'ul mu'minin wa ana akramul awwalin wal akhirina wala fakhr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa aku ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kekasih Allah, banyak nikmat yang Allah bagi kepada baginda yang tidak ada kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Mukjizat baginda Nabi lebih banyak daripada nabi yang terdahulu sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa alaihi salam, ayak keluar kok batu, fanfajarat min husnata ashrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Bila mana Nabi Musa dan juga kaum dia daripada kalangan Bani Israel, mereka diberi keselamatan oleh Allah daripada ditangkap oleh Fir'aun, dapat menyeberangi laut dengan izin Allah. Ketika itu kaum Nabi Musa mereka mengadu, wahai Musa, kami lapak wahai Musa, kami dahaga wahai Musa. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya menzahirkan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa katok batu, fanfajarat min husnata asyrata aina, maka terpancarlah 12 mata air daripada batu yang diretuk, yang dipukul oleh Nabi Musa. Nabi Musa ayak keluar ke batu, tetapi yang jauh lebih hebat yang ulama sebut, Nabi Muhammad ayak keluar kok jari. Lagi kemah. Ayak keluar kok jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama fuqaha, ulama fiqh, antaranya Al-Imam Al-Bajuri rahmatullahi alaih, dia kata bahawa ayat yang paling mulia atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lama tak tulis maklum. Ayat hak paling mulia, yang pertama air jari jemari Rasulullah. Ni ayat hak nombor 1 balik. Dia kata rumah saya ada penapis ayat 40,000 harga. Tak payah lawan ayat Nabi. Yang kedua ayat Zam-Zam. Bukan Aladin Zam-Zam Al-Ghazam. Yang ketiga
ayat Sungai Nil di Mesir. Yang keempat, ayat sungai-sungai atas bumi. Sungai ke laut ke, ayat hak kita duk pakai lah ni hak nombor 4. Nah, ayat nombor 4. Jadi dia ayat yang paling mulia, kata Al-Imam Al-Bajuri, adalah ayat yang keluar daripada jari jemari, yang keluar dari jari Nabi SAW. Itu yang paling mulia sekali. Yang kedua, ayat Zam-Zam. Siapa minum ayat Zam-Zam, maka dia niat ketika mana dia nak minum tu, niat Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia, insya-Allah disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Yang tiga, ayat Sungai Nil di Mesir noh. Sungai Nil di Mesir. Jadi di Sungai Nil inilah berlakunya karamah yang Allah Ta'ala zahirkan kepada sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu Sayyidina Umar dia jadi pemerintah di Madinah Al-Munawwarah, maka Sayyidina Umar di antara negeri jajahan Sayyidina Umar adalah Mesir. Pada saat itu berlaku kemarau yang panjang sampai Sungai Nil ni air dia kering. Ibarat kata empangan Mengkuang Dam tu kira air tak ada kerana kena pindah keluar. Maka pemerintah di Mesir hantar surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai Umar, kami nak buat macam mana ni, berlaku krisis air di mana? Di Mesir, air Sungai Nil tak ada. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab dia tulis satu surat. Surat ni adalah ditujukan kepada Sungai Nil khusus. Dia pun tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mafhum dia mudah kita faham. Wahai Sungai Nil, sekiranya kamu mengalir dengan kudratmu sendiri, maka tidak perlu kamu mengalir lagi. Kalau hang bergerak sendiri hang, maka hang biar kering terus, tak payah duk main air dah. Tetapi sekiranya kamu mengalir, air kamu ni meningkat disebabkan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah kamu. Sayyidina Umar tulis, hantar melalui dia punya postman dia, kembali semula ke Mesir. Maka apa yang Sayyidina Umar suruh pemerintah waktu tu buat apa? Baca surat ni dan hang pi baling tauk dalam Sungai Nil. Izin Allah Ta'ala, bila mana baling saja surat tersebut dalam Sungai Nil, ketika itulah air Sungai Nil mula naik mendadak sehingga nak berlaku banjir di Mesir pada ketika tu. Agak-agak malum ada orang hebat lagu Sayyidina Umar. Kok lah hantar pi surat kat YB mana-mana ke, Mengkuang Dam air tak ada ni. YB tu pun tulis sekian-sekian, wahai Mengkuang Dam, sekiranya kamu sekian-sekian pi hantar dekat apa JKK kampung kat Mengkuang Dam, apa baca pi lempak masuk. Lempak tu 10 tahun air tak mai. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala tak izinkan. Tapi ini kehebatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Baik, dan bukanlah ingin membangga diri, akulah pemegang panji-panji kepujian pada hari kiamat, dan bukanlah ingin membangga diri, akulah yang mula-mula memberi syafaat. Antara syafaat Nabi pada dia maklum, orang yang masuk dalam neraka dikeluarkan masuk ke dalam syurga. Ni disebut oleh Al-Imam Qadhi bin Iyad rahmatullahi alaih. Orang yang masuk dalam neraka dengan syafaat Nabi, Nabi minta, wahai Allah, tolonglah Muhammad Aiman tu duduk dalam neraka tu, bawa keluar sat. Pasal apa? Pasal dia buka pusat pengajian kat kampung Pelek ni, orang duk main mengaji. Maka izin Allah Ta'ala keluar masuk syurga. Baru jumpa maklum lah, kudu ingatkan duduk dalam tanah kekal bidah. Tu dia satu. Yang kedua, ditingkatkan kedudukan seseorang dalam syurga Allah. Syurga ada 7 tingkat. Tingkat macam mana? Macam kondominium, bukan dia maklum. Setiap tingkat itu berbeza-beza nilai nikmat dia. Nabi Muhammad duduk atas kali Jannatul Firdaus, syurga Al-Firdaus. Dan semua para nabi duduk dalam syurga Al-Firdaus. Baik.
Jikalau misalan saya duduk hak paling bawah kali lah, syurga hak bawah kali no. Hak satu bintang ya. Nabi pun minta ke Allah, wahai Allah, kesian kat Muhammad Aiman tu, dok kot cetong lah tu, kesian kat dia disebabkan dia buat balik ilmu apa semua. Kau tingkatkan sikit lah, tak upgrade sikit dia punya syurga, naik lah duduk syurga hak nombor 3 contoh. Itu juga antara syafaat Nabi SAW. Yang ketiga, syafaat apa? Iaitulah minum air telaga Kautsar. Minum air telaga Kautsar. Kalau maklum dengar hari ni Kedah FM, kuliah saya Kedah FM hari ni, besok 1, 2 dan 4 hari bulan. 1, 2 dan 4 hari bulan cerita tentang telaga Kautsar. Baik. Jadi orang tanya, telaga Al-Kautsar ni sebelum titian sirat ataupun selepas titian sirat? Sebelum ataupun selepas. Bagaimana keadaan titian sirat? Ada yang mengatakan titian sirat ni, kita ulang balik ni kan lupa dah 3 bulan dah. Itu macam tu. Okey. Naik ni 5,000 tahun. Hak jalan betul 5,000 tahun. Hak turun 5,000 tahun. Okey. Sebahagian pandangan. Tak apalah. Naik butuh ke, terus ke apa ke, hak penting ada titian sirat. Kita pun betul ya. Nah. Baik. Jadi bawah titian sirat neraka. Siapa jatuh confirm neraka. Confirm lah. Okey. Ada yang berjalan seperti mana kilat, syup sampai terus. Ada yang macam kuda, ada yang macam unta, ada yang jalan seperti mana merangkak lambat, ada yang jalan jalan-jalan jatuh, jalan-jalan jatuh, ada yang jalan dalam keadaan muka dia terbakar. Pasal apa? Panas neraka di bawah. Okey. Maka orang yang berjalan jatuh, memang jatuh, tak makik lah. Jatuh akan jatuh ke bawah terus. Soalan dia, telaga Al-Kautsar di sini ke di sini? Sebelum naik ataupun selepas turun? Okey. Maka dua pandangan. Pandangan pertama kata sebelum naik tu minumlah telaga Al-Kautsar tu. Kelebihan minum telaga Al-Kautsar tak ada harga selama-lamanya. Sedia maklumlah. Pandangan kedua kata lepas naik tu turun minum air telaga Kautsar. Sebab apa? Orang yang diberi minum telaga Kautsar, orang yang masuk syurga, yang layak ke syurga. Maka pandangan kedua kata selepas. Okey. Yang mana betul Ustaz? Dua-dua betul. Tapi yang mana pandangan paling kuat? Sekiranya mengatakan pandangan pertama sebelum naik titian sirat, dia minum telaga Kautsar. Misalan dia minum, lepas tu dia naik gergum jatuh. Contoh, bila mana jatuh dalam neraka, apa azab neraka? Azab neraka antaranya hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Lagi makan, lagi dahaga. Lagi makan, lagi lapar. Ni keadaan neraka. Faham belum? Baik. Dia minum air telaga Kautsar, hilanglah dia punya dahaga dia. Hilang dahaga selama-lamanya. Jadi bila mana hilang dahaga selama-lamanya, bagaimana pula dia duduk dalam neraka, dia tak rasa dahaga. Sedangkan dalam Quran kata duduk dalam neraka lagi dahaga, lagi dahaga. Maka ulama mengatakan pandangan kedua tidak kuat. Pandangan yang kedua adalah yang kuat. Hak pertama tak kuat, bukan tak betul. Betul, ada dalil dia. Tapi pandangan yang kedua lebih kuat. Sebab apa? Maka mereka ini bebas daripada neraka. Okey, bebas dari neraka. Dalam hadis yang saya sebut dalam radio tadi, dia Nabi SAW menyatakan, ana antaziru ala haudi man yaridu alayya. Pada hari akhirat aku tunggu umat aku di telaga aku. Lepas tu fayukhadhu binasin min duni, maka tiba-tiba aku duk tengok depa nak mai air telaga Kautsar ni, aku tengok mereka ini dihalang oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Bila mana minum telaga Kausar pun tak boleh, awal-awal nikmat sekali sebelum syurga tak boleh minum, bagaimana dia nak mendapat yang lebih besar daripada telaga Al-Kausar? Faham tak belum? Jadi pandangan yang kedua mengatakan telaga Al-Kausar selepas daripada titian serah. Apa pun serah ke Allah Ta'ala. Lagi balik duk fikir, sebelum ke selepas ke duk atas titian serah. Duk fikir gitu pakai tak dirjah. Tapi kita ikut yang kuat ulama kita selepas pada turun titian serah. Jadi begitulah hal keadaan dia. Ada yang kata naik 5,000 tahun, mendatar 5,000, turun 5,000 tahun. Wallahu a'lam berdasarkan rezeki masing-masing. Tu syafaat Nabi SAW. Dan yang mula-mula diterima syafaatnya pada hari kiamat dan bukanlah ingin membangga. Umat Nabi Muhammad, umat hak tamah sekali Allah nak bawa masuk dalam syurga. Nabi sebut dalam hadis, nahnul akhirun wa nahnul awwalun. Kita ni orang haklah generasi yang terakhir, umat yang terakhir. Tapi Nabi kata kita juga adalah nahnul awwalun. Kita yang terawal dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Akulah yang mula-mula menggerakkan kunci syurga. Maknanya orang hak pertama masuk dalam syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nabi-nabi yang lain, lepas tu barulah umat manusia keseluruhannya. Lalu Allah membukanya kepadaku, maka masuklah aku ke dalamnya dan bersamaku orang mukmin yang fakir. Nabi kita hak ramai masuk syurga orang fakir miskin. Awak ustaz, orang fakir antara sebab ulama kata orang fakir ini mereka tak fikir banyak soal harta. Bukan semualah tapi kebanyakannya lagu tu. Bila harta dia banyak, dia fikir harta pula. Sebab itu kata Sayyiduna Ali bin Abi Talib, perbezaan antara ilmu dan harta, antaranya harta kita duk kena jaga dia, ilmu dia hak jaga kita. Faham tak? Harta kita nak kena jaga dia, ilmu dia jaga kita. Bila mai Covid, bila mai musim Covid, sembahyang tu tak rapat. Dia kata sembahyang tak rapat ni tak sah ni, dia kata bid'ah, Nabi tak ajar. Ni bodoh cakap. Pasal apa? Ilmu tak ada. Sebab itu serahkan kepada mufti yang mengeluarkan fatwa. Mufti kata tak boleh, tak boleh. Mufti kata mayang renggang. Hikmah juga Covid ni maklum, agak-agak sebelum pada Covid ni kita tahu dah as-salatu fi buyutikum. Kalau tak ada Covid perasaan tapi pejam dengan saya pun tak tahu. Kan? As-salatu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, mayang di rumah hampa. Mayang di rumah hampa. Kan? Waktu duk suruh mayang di rumah hampa, hak duk mayang di rumah selalunya ni dia kalau awak masjid tak buka, awak hak stadium boleh buka, awak dia duk awak dah buka, dia pun tak nampak. Bukan kampung pelek ni dah ni. Cerita tu belah Cape Town tu. Belah California Amerika Syarikat tu. Dah. Awak lah depa tak buka surau. Rindu ni ketak-ketak tak dengar ni. Buka-buka hak sama juga. Dia nampak ramai pasal sah dia tu duduk jauh-jauh 1 meter. Rupanya ada gutu, rupanya nak pergi nampak ramai di surau masjid ni. Kita buat 1 meter. Esok kita tukar pergi jauh sikit 1,5 meter. Tak kan ramai lagi nampak. Ni lah yang dikatakan hikmah. Sebelum ni tak nak jadi imam tarawih di rumah. Tahun ni jadi imam tarawih. Tak apalah dia tak jadi imam, cucu dia jadi imam. Cucu kita Tok Wan kena jadi bila dia pegang. Ma'bud ta'bud ma'bud. Waktu tu baru tahu Tok Wan dia reti tak reti. Dah. Maka itu hikmah Allah Ta'ala buat tu elok dah maklum. Abai. Lalu maka masuklah aku ke dalamnya dan bersamaku orang mukmin yang fakir. Dan akulah semulia-mulia orang yang terdahulu dan semulia-mulia orang yang terkemudian, dan bukanlah ingin membangga diri. Jadi hadis ini cerita kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat berbanding nabi-nabi hak lain. Patutnya hak awal Nabi Adam dah dulu masuk.
Tetapi dak, Nabi SAW diberikan kelebihan oleh Allah, Nabi dan umat Nabi dulu yang masuk. Yang ketiga, Rasulullah SAW adalah penghulu sekalian anak Adam. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr wa ma min nabiyyin yawma idzin adama faman siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhr. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku penghulu anak Adam, sayyidu ana sayyidu. Maklum tulis tepi itu, ini dalil menyebut sayyidina dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita adalah mayang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh juga. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, boleh juga. Nah, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun boleh. Jadi kalau orang kata sebut sayyidi itu hukum dia bid'ah, Nabi tak ajak, sesat, maka ini hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, aku penghulu. Sayyid ni makna penghulu, tu imam, ketua, tu makna dia lah tu sayyid. Nah, baik. Aku penghulu anak Adam dan di tanganku panji-panji kepujian, dan aku bukanlah ingin membangga diri, dan tidaklah ada seorang nabi pun daripada Nabi Adam sehingga seterusnya ke bawah, melainkan berada di bawah benderaku, dan akulah yang mula-mula sekali keluar dari kubur dan bukanlah ingin membangga diri. Tulis juga tepi itu dalil manusia pertama keluar daripada kubur pada hari akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar tak bogeh, nak maklum. Kita keluar bogeh. Kita keluar bogeh. Yang laki bogeh, hak perempuan bogeh. Dalam keadaan tidak berpakaian dan dalam keadaan tidak sunat. Laki tak kerat, perempuan pun tak kerat, bogeh cetong gitu ya. Jadi orang tanya, hari akhirat besok tak ada siapa mengendak ke? Tak ada siapa ada mengendak dah balong. Sopa rumah terbakar lah. Rumah terbakar. Laki duduk mandi dalam bilik ayak tu. Bila bilik ayak dia tu dekat dengan dapur meletup terbakar. Agak-agak lelaki tu dah lah nak tarik kentol lah. Kau dia belah keluar dulu. Tang mana dia dah keluar, dia keluar. Tang mana dia dah keluar, dan keluar. Dia kata aku keluar dulu. Bomba nampak cerita lain. Hak penting selamat dulu. Bila dia keluar, rupa-rupanya rumah jiran sebelah yang terbakar bukan rumah dia. Naya ke bandung. Nampak tak tu? Contoh gitulah. Jadi pada hari akhirat, hari yang tidak ada benda yang dapat kita bayangkan. Sehingga kan kata Sayyidatuna Aisyah, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau gitu pakat duk ngendak lah seorang sikit. Hang tengok aku tengok hang, hang usia aku usia hang. Nabi kata waktu tu tidak ada perasaan nak tengok hang aku, hang elok ke, aku elok ke, hang putih ke, aku hitam ke. Tak ada. Kerana apa? Semua pakat duk tunggu syurga, neraka, syurga, neraka, syurga, neraka. Nah, contoh dia maklum tengok penalti Pulau Pinang lawan Bayern Leverkusen. Ni cerita mohon. Bayern Leverkusen ni kelab no, Jerman no. Nah, Faiz Subri nak sepak ni. Maklum peminat tegar bola. Kalau Faiz Subri sepak tak gol, kalah Pulau Pinang. Kalau sepak menang, gol, kalau gol menang. Maklum waktu tu laki serubat kopi pun sak lah tak orang hang pun. Tu je lah. Maklum aku jangan mohong ni, baru habis Covid ni. Nah, sak aku nak tengok ni dia sepak gol ke tak gol. Itu keadaan dunia. Bagaimana keadaan akhirat yang pada ketika tu tak ada seorang pun tolong kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tu imam kita baca ni. Pada hari tersebut semua pakat lari bertempiaran. Anak pinak lari, laki kita lari, bini kita lari, kawan kita pun lari juga. Sebab pada ketika itu masing-masing nak selamatkan diri. Baik. Dan dalam hadis ni lagi menyatakan
bahwasanya Nabi yang pertama keluar daripada alam kubur. Baik, kemudian keluar pula nabi-nabi yang lain, termasuklah Nabi Ibrahim alaihi salam. Timbul pula soalan, ustaz, saya 2-3 hari ni rajin duk mimpi pakai pakaian Nabi. Dia mimpi dia pakai pakaian Nabi. Terutamanya dia mimpi dia jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam, ataupun mimpi Nabi hak lain kan izin Allah Taala. Sebab Nabi Rasul Iblis tak boleh merupa. Baik, apa makna mimpi saya? Maklum balik malam ni tiba-tiba mimpi Nabi Ibrahim, insya-Allah. Mimpi Nabi Ibrahim. Apa tanda dia? Ulama kata siapa yang mimpi Nabi Ibrahim, terutamanya dia mimpi memakai pakaian Nabi Ibrahim ataupun nabi-nabi yang lain, yang pertama itu tanda dia akan diberikan pakaian takwa oleh Allah. Yani iman dia akan dikuatkan oleh Allah, ataupun agama dia diberikan kesempurnaan oleh Allah. Yang kedua, mimpi Nabi Ibrahim terutamanya tanda nak dapat ataupun anak yang dah ada tu anak yang soleh, yang akan jadi anak hak baik. Nah, yang ketiga mimpi juga Nabi Ibrahim alaihi salam, tanda hak ketiga isteri yang kalau dia tak kahwin ke lah, isteri yang dia akan dapat isteri yang solehah. Kalau dia dah kahwin, adakah makna dia nak nikah seorang lagi? Wallahu a'lam. Tu jangan lebih tambah pula. Kali ingat tu. Tu makna kata tu abang kena nikah seorang lagi. Nabi Ibrahim 2 bini. Mau cari pasal mau tu. Nah, cuma ulama kata tanda pasangan dia. Kalau dia lelaki, bini dia solehah. Kalau dia perempuan, suami dia suami yang soleh. Itu disebutkan oleh ulama, antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahmatullahi alaih. Baik, yang keempat, yang terakhir maklum. Kita pun nak habis dah insya-Allah. Yang keempat, yang terakhir, baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi sebelum Nabi Adam dijadikan. Hadis dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah mata wajabat laka an-nubuwah qala sallallahu alaihi wasallam wa adama baina ar-ruh wal jasad. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bilakah Tuhan diangkat menjadi nabi? Bila Nabi Muhammad ni dicok sebagai nabi? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika Adam masih lagi, yakni ketika mana Nabi Adam dalam proses kejadian baginda antara roh dan juga jasad. Mudah faham, waktu Allah Ta'ala duk cipta Nabi Adam tak sempurna lagi tu, waktu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat menjadi nabi. Bahkan ulama kata, kita duk dengar satu riwayat yang mengatakan waktu Allah Subhanahu wa taala mencipta roh, kan? Allah cipta roh. Bila cipta roh, ketika itu Allah Ta'ala tanya kepada roh manusia semualah, siapa Tuhan kamu? Ulama kata yang mula-mula sekali yang sahut seruan Allah, ataupun orang kampung pelek kata roh manusia pertama yang menyut, gitulah, yang menyut seruan Allah Ta'ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya roh, wahai roh, siapa aku ni? Maka roh Nabi Muhammad hak mula-mula sekali jawab, kamu adalah Tuhan kami, kami adalah hamba kamu. Waktu tu pun Allah Subhanahu wa taala dah memberikan kelebihan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi dan makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, bila mana Allah Ta'ala cipta dah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dah clear semua, masuk roh Nabi Adam clear semua dah.
ketika itu dalam kitab Tabarrukus Sahabah bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Imam Tahir Al-Kurdi Al-Makki hafizah rahmatullahi alaih, dia kata apa, waktu Nabi Adam Allah Taala cipta kelia, Nabi Adam tengok di pintu gerbang syurga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Nabi Adam merasa heran. Sedangkan makhluk yang pertama, manusia pertama, aku yang Allah Ta'ala cipta. Tapi pasal apa ada nama orang lain lebih awal daripada aku? Maka Nabi Adam alaihissalam tanya kepada Allah, wahai Allah, siapakah Muhammad ni? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Muhammad kekasih aku dan dia adalah Rasul akhir zaman selepas daripada kamu. Pada ketika itu Nabi Adam alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat itu ulama kata hukum bertawassul dengan nama Nabi Muhammad dan nama orang-orang saleh, hukum dia dibenarkan syarak. Faham kita belum? Contoh, sehari maklum balik lagi tengah malam makin sembahyang. Nah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Habis semua, ya Allah ya Tuhanku, aku minta hajat kepadamu ya Allah, bertawassul. Bertawassul ni dengan keberkatan. Sudah faham gitu tak? Dengan keberkatan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau makbulkan doa aku. Boleh. Ya Allah ya Tuhanku, dengan keberkatan ibu dan ayahku, engkau permudahkan urusanku. Boleh juga. Ya Allah ya Tuhanku, dengan keberkatan aku bersedekah, berselawat, baca Quran di majlis ilmu, engkau kurniakan kematian yang baik buatku. Boleh. Yang tak boleh piduk di kubur, hei bapak mangkitlah tolong kami nak mapuh kekeng dah ni. Tu baru tak boleh maklum. Pasal apa? Seru pada mayat. Seru pada mayat. Tapi kita bertawassul, mengambil berkat dengan amal soleh kita, dengan nama Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mak ayah kita, dengan amalan-amalan baik kita, maka dibenarkan oleh syarak. Ada sahabat Nabi, dia selalu sakit kepala. Bila dia sakit kepala, dia pergi jumpa seorang sahabat, wahai sahabat ni, aku ni rajin duk sakit kepala. Maka pada ketika itu sahabat yang ditanya dia pun kata, hang sebut lagu ni, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Maka sahabat ni bila Muhammadur Rasulullah dia tiup, dia sapu di kepala. Muhammadur Rasulullah tiup, sapu di kepala. Izin Allah, lega sakit kepala lala tu juga. Dengan syarat yakinlah, ni betul ke ni, duk betul ke ni, lagi tambah sakit kepala, betul ke ni, sopa Panadol lah. Kita makan Panadol tu yakin gila hilang sakit kepala. Betul tak belum? Hilang sakit kepala. Begitu juga selawat atas Nabi pun yakin insya-Allah dimakbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau aksiden kepala pun dia herok sebelah dah, otak pun keluar dah, pi kat dia jangan Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Orang buh kita qalu terus. Kawan otak keluar tak mati, kita dulu mati. Pasal apa? Pasal tak kena gaya. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada pertemuan yang akan datang. Poin yang kelima, insya-Allah pada bulan ni kita khatam kitab ni maklum. Kita akan khatam kitab ni dan kita akan sambung pada kitab yang baru insya-Allah. Dan kita mendoakan. Saya nak mengajak semua pada malam ni kita mendoakan untuk kesihatan Al-Fadhil Ustaz Farid Hamdi. Kalau tidak hari ini dia ganti saya. Dia kuliah sini Rabu yang pertama. Tapi Allah Ta'ala duga dia malu aksiden di Pekan Guak Cepedak. Pekan Guak Cepedak depan taman rumah mak mentua saya. Aksiden malam. On the way balik daripada konvoi motor pak tau lah, motor besar kot. Aksiden dan saya telefon dia boleh cakap lah hari 2-3 hari tu dia masuk wad, dia cakap
Lepas dah tu dia boleh bercakap, saya telefon dia. Dia kata, tanya mata dia. Nah, mata dia pada belah kanan ni buta terus. Mata kanan buta terus. Nah, tapi kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan keajaiban kepada dia. Bila dia kata, saya tanya mata ustaz gimana, dia kata ana ni mata memang tak nampak dah. Dia kencing manis sama. Nah, mata dia dua-dua kabuk, belah kiri dengan belah kanan. Tapi yang teruk belah kanan kabuk kuat lagi. Bila aksiden dia kata ustaz, dia kata mata ana belah kanan ni tak nampak terus, dia kata tapi tak apalah, Allah Taala bagi pinjam tengok lama dah dia bagi buta tak, dia kata. Oh, orang hak cakap gitu. Kan? Hak ada agama bercakap. Tapi kalau hak tak ada agama bercakap ana, tak tahulah ustaz, tak nampak apa tu buta, payah nak buat kerja. Tu orang hak melalui panjang. Nampak tak long? Tu beza orang yang terima sepenuhnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mata sebelah tak nampak terus belah kanan. Nah, dan buat pembedahan 2 kali juga pembedahan dia buat. Alhamdulillah dah balik dah ke rumah. Jadi saya pun maklum kata ustaz, semua kuliah ustaz akan diganti oleh ustaz lain. Jadi dia pun terima. InsyaAllah kita mendoakan supaya Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada dia, sembuh segera yang mungkin untuk terus menyampaikan ilmu untuk kita semua. Anak 5 orang maklum, anak kecil-kecil lagi. Anak 5 orang. Isteri dia Ustazah Rafidah duk mengajar di sekolah kita. Ni mahak perempuan. Jadi 5 orang anak ni maklum dengan ekonomi hari ni tak menentu. Ekonomi hari ni tak menentu. Jadi kepada muslimin dan muslimat yang mana nak membantu, yang mana nak hulurkan sumbangan, boleh berjumpa dengan saya lagi. Nak bagi banyak mana 3 bulan tak keluar rumah. Kan? Dia berkocok dalam beg tu. Dia kata aku nak pilih 4 tahun mana 10,000 ni dia kata ni. Malam ni bawa main 10,000, bawa main tang ni insya-Allah kita nak pi bagi kat Ustaz Farid Hamdi kita. Dan beliau merupakan Naqib ARC, ketua Naqib. Naqib ni macam apa Ustaz Naqib? Ketua Usrah ARC Pah Pulau Pinang. Ni bukan cerita PAH ke UMNO ke PH Plus ke apa dah, bukan cerita hak tu. Ni cerita atas kemanusiaan. Kalau kena kat anak kita macam mana? Full time dia mengajak maklum. Orang bagi duit dia ambil, orang tak bagi dia balik sengak begitu ya. Dia meniaga nasi Arab dan sebagainya untuk tampung keperluan hidup dia. Jadi ibu-ibu yang ada lebihan yang mana nak membantu beliau, anak 5 orang, boleh berjumpa dengan saya insya-Allah. Kita akan sampaikan kepada beliau supaya ringan bebanan dia dan ahli keluarga dia insya-Allah. Insya-Allah. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam esok kuliah kita bersama dengan Ustaz Nazmi Abdul Ghani. Ustaz Nazmi Abdul Ghani insya-Allah. Jadi jemput hadir beramai-ramai. Maklum kepada kawan-kawan kita semua, kepada ibu-ibu yang ada Facebook ke apa-apa, segala program tempat kita ni Raudhatul Ulum boleh tengok dalam page kita Raudhatul Ulum Kampung Pelet. Raudhatul Ulum Kampung Pelet. Dan di depan kita tu macam sahabat itu ni tanah wakaf depan tu. Wang yang terkumpul ada 30,000. Lagi berapa lagi ustaz? 100,000. Duit ada dalam poket maklum. Tu cerita dia. Saya pi Luk Start, pi Perak, pi tang ni, duk minta gitulah maklum, nak bagi cepat habis. Kita boleh buat kerja cepat sikit insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang nak berwakaf pun boleh juga masuk dalam tabung kita pun, masuk dalam akaun kita terus senang, ataupun bagi ke saya. Kalau nak wakaf jangan buat dalam tabung belakang tu. Sagi kita nak ni kita tak tahu. Jadi maklum nak wakaf main jumpa saya.
Oke, insyaallah mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Allahumma anfa'na al-bala' wal waba' wal fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.